So kita akan sambung minggu lepas punya cerita. Okay, minggu lepas kita cerita sikit tentang pengurusan emosi. So hari ni kita sambung sikit lah. Kita akan tambah lagi 2-3 perkara untuk bagaimana kita nak aplikasikan, untuk kita nak aplikasikan kaedah-kaedah untuk menguruskan emosi kita. Waalaikumsalam Azwan Azman. Terima kasih join malam ni live. Okay. So bolehlah kalau rasa manfaat boleh kita share kepada dalam page masing-masing supaya orang lain pun juga dapat mengikuti live ini. Okay. Semoga dengan usaha untuk kita berkongsi ilmu ni, saya cikgu dapat ilmu, dapat apa orang kata amal jariah hanya menyampaikan ilmu, yang tolong share pun dapat dia punya amal jariah juga. Bila orang mengamalkan ilmu ni, siapa-siapa yang share tu dapatlah sama-sama kan dia punya kebaikan yang daripada ilmu tu dah dia kongsikan. Dan ilmu ni ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat memberikan banyak manfaat pada masyarakat. So kita kongsi-kongsikanlah ilmu yang ada ini, insya-Allah. Waalaikumsalam Muhammad Amin. Waalaikumsalam masuk juga, adik-adik selamat masuk. Zaidah Azmi, waalaikumsalam. Oh, rindu lah, betul, rindu nak silat dengan geng-geng geng-geng Shaolin Temple. Apa khabar sekarang Zaidah? Semoga sihat lah bersama keluarga Zaidah. Okey, hari ini tentang emosi ya. Yang lepas kita imbas kembali tentang emosi. Emosi ialah mood. Kita punya mood pada ketika itu ataupun pada ketika ini. So kita kena tahu apakah mood yang kita sedang hadapi, yang kita sedang rasakan pada ketika ini. Okay, tentulah kan mungkin kita dah sembahyang Isyak, dah sembahyang Maghrib kan, dah makan, so mungkin mood kita okey lah. Okay, mood kita mungkin mood bahagia, mood gembira, mood happy kan. Takkan orang dah sembahyang dia punya mood dia masih lagi bad mood kan, masih lagi tension dan stress. So, cikgu harapkan pada ketika ini, mood masing-masing semua keadaan mood yang okey. Azian Zakaria, waalaikumsalam. Okey, so mood ialah, emosi ialah mood yang kita sedang rasai sekarang ini. So, kenapa kita nak kena tahu? Kenapa kita nak urus kita punya mood? Ataupun kita nak urus kita punya emosi? Sebab kita ni ada 4. Dalam kita punya kehidupan kita ada 4 perkara yang kita kena jaga, iaitu kita punya spiritual kita, kita punya kerohanian kita, kemudian kita punya emosi kita punya mental kita dan fizikal kita. So ada 4 elemen yang ada dalam kehidupan kita. Kita punya fizikal, kita punya emosi, kita punya spiritual dan juga kita punya intellectual, mental kita. So kena jaga 4-4 ni. Kalau tak jaga 4-4 ni, maka kita punya kehidupan akan porak-peranda, akan jadi macam slack sikit lah. So kita kena jaga. So malam ini kita sembang, kita bincang tentang bagaimana untuk nak uruskan emosi kita, insyaAllah. Syafana Hasan, waalaikumsalam. Apa khabar Syafana? Mazni Mustafa, waalaikumsalam. Kenal lagi? Memang kenal, 94-95. Geng-geng apa ni, geng-geng ninja ni, untuk latih ni rasanya. Geng-geng ninja yang geng-geng belajar menyorok dalam semak-semak ni. Betul tak Mazni? 95-45. Okey, so sekarang ni kita tanya kita punya diri. Apakah mood yang kita sedang hadapi, yang kita sedang rasai ketika ini? Kita cuba cek balik. Apakah mood? Apakah yang kita sedang rasai ketika ini? So, kalau kita gagal untuk nak tahu, gagal nak kena pasti apakah mood kita sekarang ini, maka kita dah gagal tahap yang pertama. Dalam pengurusan emosi, tahap pertama kita kena kenal, kena tahu apakah yang kita rasa ketika ini. So Siti Salwa, kalau bagi cikgu biskut tu, cikgu akan bertambah lagi emosi yang lebih baik lagi. So Salwa kena hantar kat cikgu biskut tu. Boleh ya Salwa? Okey, so kita tahap pertama dalam pengurusan emosi, kita kena kenal pasti apakah yang kita rasa ketika ini.
So kebanyakan manusia, kebanyakan orang, dia gagal untuk nak kena pasti dia punya mood ketika ini. Sebab tu bila dia sekadar tengah marah, dia akan marah berlebihan. Kalau dia tengah happy, happy berlebihan. Dia tak boleh nak kawan. Sebab dia tak dapat nak uruskan tahap pertama, iaitu menguruskan ataupun mengetahui apakah yang dirasakan ketika ini. So mood ni banyak emosi banyak. Kita belajar minggu lepas, saya sudah ceritakan tentang yang primer, yang tentang primer punya rasa marah, jijik, so sekunder. So sebelum kita mula kelas, yang pertama kita kena betulkan niat kita. Sebab ini berkaitan dengan 4 perkara, iaitu kerohanian, emosi, mental dan juga fizikal. So yang pertama kerohanian, kita kena betulkan niat kita. Niat kita apa? So hari ini kita sembang untuk jago bahasa atau berniat untuk menyampaikan ilmu tentang bagaimana untuk uruskan emosi kita. Itu niat. So yang mendengar pun niat untuk nak belajar satu sebab kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Sebab kita betulkan niat kita. Kalau niat salah, maka kita akan ke laut jugalah. Okey? So kita biasa juga betulkan niat, kemudian sebelum kita buat yang pertama niat, yang kedua kita kena betulkan ataupun kita kena set kita punya emosi kita. So, cikgu dah ajar minggu lepas cara kita nak setting emosi kita supaya kita masih tenang ketika ini. So letakkan tapak tangan kanan ke dada kita. Okey, tapak kanan ke dada. Okey, sebut nama kita. Saya sebut nama kita dengan penuh kasih sayang. Okey, kita Fatihahkan, sedekahkan. Aku sedekahkan Fatihah ini kepada diriku, Anwar bin Ahmad. Itu kita mulakan baca Al-Fatihah dan kita hayati bacaan tersebut. So kita nak bangkitkan emosi kita supaya emosi dia tenang. Sebab apa kita tak kat dada? Sebab kita nak berkaitan dengan kita punya diri kita yang dalam tu. Okay, so kita letak tangan kat dada kita. Sudah kita boleh teruskan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina Mak Yoy kena Atuk Noah. Memanglah kenal Atuk dia. Okey so itu. So sebelum mulakan apa-apa kelas sekalipun, sama ada kelas maya ke, kelas kita bersemuka ke, pergi kursus ke. So pertama betulkan niat kita. Yang kedua kita kena betulkan setkan kita punya emosi dengan baca Fatihah tak kat sini. Sebab apa? Sebab kita nak merasai, menjiwa tentang emosi tersebut. So automatik kita akan rasa lebih tenang, lebih damai. Kalau letak tangan kat sini baca Fatihah pun tak tenang lagi, masih lagi berdebar-debar, itu bermakna kita ada masalah emosi yang belum disettlekan lagi oleh minda kita, oleh diri kita. So kita kena buat terapi emosi. Nanti insyaAllah ada masa cikgu akan cuba terangkan bagaimana untuk membuat terapi emosi supaya kita punya masalah yang kita tak faham, yang kita tak tahu, yang kita ada masalah, akan dirongkaikan, akan diluah, akan dikeluarkan. Selagi kita tak settle masalah kita, selagi itulah otak kita akan cuba memikirkan kaedah untuk menyelesaikannya. Sebab itulah ramai pelajar yang cikgu tengok pada kajian cikgu, mereka bukan tak pandai, tapi sebabkan emosi mengganggu pemikiran, so mereka terpaksa, dia punya diri tu terpaksa nak betulkan emosi tu dulu. So apa yang cikgu ajar, dia tak masuk. So kena buat terapi emosi. Kamarun Nazrin, Waalaikumsalam. Kamarun Nazrin ni tahun 2004 kot. Tak salah cikgu lah. Okay, so kemudian kita kena betulkan kita punya daripada niat, emosi kita betulkan kita punya fizikal. Okay, mereka nak buat kelas, nak ikut kelas, tak kira seminar ke, online ke, bersemuka, betulkan postur badan kita, kedudukan badan kita. Okay, jangan duduk dalam keadaan membungkuk. Sebab kita perlukan fizikal yang bagus. Okay, nak fokus
Nak ikut kelas, kita kena fokus. So nak fokus, kita kena betulkan kedudukan kita. Tegakkan tulang belakang. So duduk dekat bersantai, tapi tegakkan tulang belakang. Tak nafas. Tak nafas perlahan, tahan dan lepas. So bila kita kawal nafas, kita akan cuba untuk reducekan kita punya gelombang minda kita ni. Daripada kita keadaan kita beta, gelombang beta, sedar ataupun keadaan sekarang ini, kita cuba reducekan dengan cara kita kawal nafas, perlahan-lahan tarik nafas, tahan dan lepas. So automatik nafas kita akan dikawal, maka kita meminda akan reduce daripada beta ke alpha. So mana kita dah siapkan kita punya minda untuk menerima pelajaran pada hari ini. Itu antara keadaan lah, keadaan kita kena buat sebenarnya. Yang cikgu bisa ajar pada dalam kelas, nak mula kelas, baca Fatihah untuk diri kita, kemudian kita betulkan kita punya posisi badan kita, kita kawal nafas dulu, relaxkan otak, relaxkan minda, tenang. Dah okey tu, barulah kita mula kelas. Barulah kita mudah untuk memahami sebab kita dah ready untuk kelas kita. So, malam ni bukan kelas, malam ni just santai-santai. Nak kelas, masuk Sabtu depan kita buat webinar pengurusan emosi. Itu memang kelas yang sebenarnya. Hai, belum pencen lagi Kamal Nazrin. Masih lagi okey, masih lagi berkhidmat. InsyaAllah cikgu pencen kalau ikut dalam 60 tahun tahun 2026. Barulah bersara. Barulah bersara. Agak-agak begitulah. Panjang umur, umur rezeki, begitu. Okey ya, so dia dah ready untuk kelas kita. So yang lepas cikgu dah bincang, emosi ni dia akan pengaruh beberapa perkara dalam hidupan kita. Pertamanya mood kita. So, kita punya mood, dia akan dipengaruhi oleh emosi. Kalau emosi kita okey, kita akan mood kita ceria lah. Kalau emosi tak okey, kita mood akan down. Okay? Bila mood down tu macam-macam akan berlaku. Kan? Kemudian dia akan pengaruh watak kita. Kita ni watak kita bergantung pada mood kita, bergantung pada emosi. Kalau orang yang emosi baik, watak dia akan lebih ceria, lebih menyenangkan. Kalau orang yang emosi tengah down, watak dia akan lebih kusam. Kadang-kadang dia punya watak tu bahkan orang lain terikut dengan dia punya kesedihan tersebut. Itu fungsi bagaimana emosi pengaruh kita punya kehidupan. Dan yang paling best sekali ialah emosi ini dia akan pengaruh kita punya tindakan kita. Apa yang kita buat bergantung ataupun berdasar pada emosi. Sebab itulah kalau kita tengok, nanti cikgu akan buat mungkin minggu depan kita punya sembang santai tentang bagaimana emosi kita ni dipengaruhi oleh penjual-penjual yang dekat shopping kompleks tu. Yang macam mana kita terpengaruh, macam mana cara mereka mempengaruhi emosi kita. Sebab diorang belajar, diorang tahu bahawa kalau kita nak suruh pelanggan beli, kita kena mainkan emosi dia. So macam mana cara nak main emosi, nanti kita akan bersembang minggu depan insyaAllah. Okay? So emosi ni akan mempengaruhi kita punya tindakan kita. Sebab dia akan termasuk, kalau ikut segi hukum minda, dia akan masuk dekat kita punya minda bawah sedar. Emosi ni. Okay, dia akan jadi pengalaman. Pengalaman pula dikukuhkan dengan pengalaman yang lain. Okay, yang kita hadapi, yang kita lalui. Kemudian dia akan jadi sistem kepercayaan. Dan kita manusia bertindak di atas sistem kepercayaan yang ada dalam minda bawah sedar. So itu yang emosi yang main peranan sebenarnya untuk nak masukkan segala input, segala program kat minda kita biasanya menerusi emosi. Kalau emosi tak terkawal, so kita akan banyak sistem kepercayaan negatif. Tak boleh ini, takut nak buat, takut nak mencuba. Semuanya disebabkan oleh emosi yang terganggu. Yeah? So maknanya kita betapa mustahaknya kita kena uruskan emosi kita. So malam ini cikgu nak bincang ada dua kaedah, sebab kita ni biasanya lebih kepada pelajar, lebih kepada pekerja. Yang biasa pelajar ataupun pekerja dia akan tension, dia akan stres. Stres sebab apa? Sebab dia akan dapat kerja, tugasan yang datang mendadak. Tiba-tiba sampai tugasan, tiba-tiba ada assignment, tiba-tiba datang arahan. So bila datang arahan yang tiba-tiba, datang assignment yang tiba-tiba, automatik orang yang tak kuat mental dia akan stres, dia akan tension. Tambah-tambah pula tugasan yang kita tak pernah buat. Tiba-tiba datang tugasan yang pelik-pelik. Kan? Macam cikgu lah. Cikgu macam minggu lepas lah. Okay?
tak pernah jadi MC semua hidup, tak pernah jadi pengurusi majlis, tiba-tiba pengarah minta jadi moderator, dalam webinar kebangsaan. Tak gila namanya. Tapi sebab kita yakin bahawanya walaupun itu tugasan yang mungkin kita stres, mencabar, tapi kita lawan. Kita just reframe tugasan tersebut supaya menampakkan benda tu tak buat mana pun. Sebab kita tak cuba lagi. So, cikgu cubalah buat. Alhamdulillah kita buat, tak ada masalah. Sebab kita tak cuba lagi. So, kita kena cuba juga. Itu dia panggil reframing. Yang cikgu macam tu, dia nak reframekan kita punya tanggapan tersebut. So, kita dah tahu tentang, kita ulang balik, ada enam dasar ataupun 6 emosi yang utama. Ada 6. Ada berapa? Ada 6. Okey. Yang pertamanya, kita bincang bertahan. Pertama, marah. Emosi yang utama, marah, kemudian takut, sedih, senang ataupun happy, jijik dan juga terkejut. So, ini 6 emosi yang utama yang biasanya mempengaruhi kita punya kehidupan. Yang lain tu akan datang kemudian. So, yang 6 kita kena pastikan. Marah, takut, sedih, happy, jijik, terkejut. So, kita kena pastikan 6 ni, yang ini utama. Yang lain tu akan datang kemudian. So, itu macam mana kita nak atasi itu? So, ni kita nak kena pasti. Itu kita kena belajar. Okey. Kita nak cerita tentang apa? Ada 2 perkara. Saya buat cerita malam ni. 2 perkara saja. Macam mana kita nak atasi ataupun nak uruskan emosi kita. Ataupun dia panggil sebagai emotional intellectual management. Itu dia. So, yang pertama. Yang pertama kita cerita tentang BR3M. BR3M. Kalau 3 tu terbalik jadi BRIM lah. BR3M. Tu yang konsep pertama. Apa benda pula ni kan? So, cara nak urus emosi yang cikgu cerita malam ni ada 2 saja. Yang pertama tentang BR3M. Apa itu? Okey. Ini lebih kepada untuk student, lebih kepada untuk pekerja yang selalu menerima tugasan mendadak, tugasan yang tiba-tiba, tugasan yang di luar kemampuan, tugasan yang rasa macam tak mampu nak buat. So, kita gunakan konsep BR3M. Yang pertama, B itu ialah tentang buang. Dapat tugasan, dapat benda arahan yang pelik-pelik, dapat arahan yang mendadak tiba-tiba, tengah-tengah malam dapat mesej, buat sekian. Kita amalkan pertama, B ialah buang. R ialah rasa. So, BR ialah buang rasa. Nak buang apa ni? Nak buang rasa apa? 3M. Kita kena buang rasa 3M. Bukan ikan 3 rasa bukan ikan 1 rasa, tapi nak buang 3 rasa ini. Bila datangnya tugasan, datangnya assignment, datangnya arahan yang mendadak, kita rasa tak puas hati, kita rasa pening kepala, kita rasa macam tertekan, amalkan pertama BR3M. Buang rasa. Yang pertama, buang rasa menyusahkan. Buang rasa menyusahkan. So, kita anggap bila datang satu arahan, satu tugasan, satu kerja, kita buang rasa menyusahkan. Maksudnya kita anggap benda itu senang. Walaupun belum buat sebab kita sebenarnya belum buat. Kita belum buat sebab kita rasa susah. Sebab dalam Quran Allah kata, ada Quran kata kan, ada Quran. Allah takkan uji kita, melainkan yang kita mampu untuk laksanakan. Dalam Quran kata begitu. Mana Allah akan bagi ujian dekat kita. Mana kalau ujian tu datang daripada kita punya pengarah, datang daripada kita punya bos, datang daripada kita punya pensyarah, so buat, mana dia, itu tak akan kita boleh buat sebenarnya. Sebab Allah dah janji dah, Allah tak akan uji hamba dia, melainkan dia mampu nak buat. So kalau kita orang beriman, kita yakin lah. Mana datang arahan, datang tugasan, kita boleh buat sebenarnya. Yang tak boleh buat tu sebab, ni, kita dah tertanam dalam kita punya subconscious mind, kita tertanam dalam kita pengalaman, tertanam dalam kita punya sistem kepercayaan yang kita ni tak mampu. Sebab apa tertanam? Sebab emosi kita down. Kita banyak pengalaman-pengalaman yang negatif. Bila kita buat sesuatu, tak berjaya. Bila kita buat sesuatu, tak jadi. Itu menyebabkan kita tertanam.
Kita buat tak jadi, buat tak berjaya, kita tanam terus. Kita terus tertanam dalam kita punya subconscious mind, dalam pengalaman kita, dalam kita punya sistem kepercayaan yang kita ni tak boleh buat apa benda pun. So kat sinilah yang kita kena buang rasa menyusahkan. Kita kena buang rasa menyusahkan sebenarnya. Okey, so dapat tugas apa pun, kita buang benda yang kita rasa menyusahkan ada. Dia tak susah. Sebab kita yakin Allah kata, Allah tak akan uji kita kecuali kita mampu untuk laksanakannya. So, yakinlah. So, kalau kita dapat arahan, buat. Apa tu cikgu bila dapat arahan dari pengarahan, kata, okey Anwar, saya nak, kita Haji. Saya nak Haji jadi moderator. Yang kata, gila orang tua ni. Kan? Aku tak pernah jadi MC, tiba-tiba jadi moderator, lepas tu supaya kat kebazaan nak tu. Buat live waktu kan, satu Malaysia dengar, satu semua TV tengok muka kita, yang kita pun tak pandai nak bercakap sebenarnya. Tapi aku yakin itu hanya cabaran Allah pada kita. Allah nak uji kita. Okay? Itu satu cabaran. So aku sambut dengan sebagai satu cabaran. Jadi yakin benda tu boleh dibuat kalau kita study sikit. So cikgu pun buka YouTube kan, tengok how to be a moderator. Study lah dulu kan. Dah tak boleh jadi, so kita study lah. Study dan akhirnya laksana. Okey. Orang kata, orang kata lah kan, bukan nak puji sendiri lah. Okey lah, memang lah okey kita belasah je lah kan. Dah kita dah depan-depan tu, jalan je lah. InsyaAllah. Okay. Ingat first. Buang rasa menyusahkan. Kamuran Nazrin, bila dengar motor cikgu, tu dia tension lah. Yeah? Bila dengar, budak-budak sekolah ni, budak sembahyang ni, bila dengar motor cikgu, mengenai kereta, dia tension dah tu. Dengar motor pun tension. Bayangkanlah teruknya budak-budak sembahyang ni kan. Dengar siren, dengar motor, dengar kereta pun tension. Waalaikumsalam Mak Zaidi. Okey, itu yang first ya. So BR3M. M yang pertama, M yang menyusahkan. So dapat tugasan, kita buang rasa menyusahkan. Sebab kita rasa menyusahkan, alamak, kenapa aku terpilih? Kan, kita pula bermonolog seketika. Monolog ni kita cakap seorang-seorang lah. Biasa orang monolog ni, orang cakap akan penuh perasaan. Bila cakap penuh perasaan, apa masalahnya ialah, dia akan masuk ke dalam sini. Apa yang kita cakap tu akan masuk dalam minda bawah sedar, dia akan tertanam sebagai satu pengalaman. Kita pun bermonolog, bila dapat tugasan, kenapa aku malang? Kenapa aku yang kena? Kenapa aku tak mampu? Dia cakap semua benda-benda negatif. So otak ni dia cakap tak mampu, dia akan terima, Anwar, kamu tak mampu nak buat segala-galanya. So kita rasa macam kita orang yang down lah. Dia anggap macam benda tu berat sangat nak buat. Tak boleh nak buat. So kita buang, potong. Buang benda yang menyusahkan. Apa yang rasa menyusahkan, buang. Sebab dia yakin Allah kata, dia tak akan uji kita, melainkan kita mampu untuk buat. Yakin saja. Itu dalam Al-Quran ada. So orang beriman kena percaya pada Allah dan juga Al-Quran. So percaya saja. Berasa, ikut saja. So kenalah cari sikit dia punya tips kan. Dapat tugasan, carilah tips macam nak selesai. Dapat tugasan pada assignment, carilah macam mana nak selesaikan masalah tu. Kan tak tahu, buat bincang dengan kawan, bincang dengan sekerja, insya-Allah boleh selesai. Yang kita duduk seorang-seorang, monolog seorang-seorang, memang tak selesai kan. Dapat masalah, dapat tugasan, kenapalah aku, manalah selesai. Okey, itu yang pertama. Kita masuk. Ini sebenarnya BR3M ni, korang tak akan jumpa lah kat mana-mana kursus pengusahaan emosi. Sebab ini cikgu punya idea. Berdasar pada pengalaman cikgu, pertamanya pengalaman bersama dengan pelajar-pelajar sembahyang daripada tahun 90 sampai dah sekarang. So itu dah pengalaman cikgu kaitkan dengan pengusahaan emosi. Yang kedua, buang rasa membosankan. Kenapa bosan pula? Asyik dapat tugasan yang sama je, lagi sakit jiwa kan. Asyik-asyik tugasan yang sama bagi kita. Kita pun dah macam asyik benda yang sama, kita pun rasa macam bosan. Ada benda lain nak buat ke? Kita rasa bosan. So, kita buang lah. Dapat benda yang itu, kita rasa macam, kenapa bagi tugasan yang sama kat aku? Bila bosan pun, dia akan efek kita bertindakan. Bila bosan, kita mula buat kerja dalam keadaan, kita buat kerja macam, buat kerja, tapi kita buat tak sempurna hati.
kita tak all out orang kata, kita tak betul dengan kejiwaan, so kita kerja kualiti akan jadi rendah, tak sepatutnya berlaku. Dan tadi menyusahkan, dia fikir macam-macam, dia tak boleh buat. Yang ini dia buat, tapi dia bila buat keadaan bosan, dia tak sepenuh hati. So kita buang. So tu orang apa? Dapat tugasan, kita cubalah jadi orang yang kreatif. Ubah sikit cara untuk buat kerja tu. Jadilah orang yang kreatif, orang yang inovatif, orang yang proaktif. So, dapat tugasan yang dah biasa kita buat, kita tukar dia punya style. Macam mana nak selesai masalah ni. Kita manusia kan, orang yang sempurna kejadian kita, so kita kenalah gunakan minda kita untuk selesaikan masalah. Tukar kita punya apa yang patut tukar, kita tukar supaya tak membosankan. So dapat benda kita cuba ubah supaya kerja kita tak membosankan. So kita boleh buanglah benda membosankan. Itu M yang kedua. So M pertama ulang balik, menyusahkan. Buang, menyusahkan, mana dia yakin Allah kata semua ujian tu kita boleh hadapi. Yang kedua, benda yang membosankan kita, berulang kali kerjasama, kita tukar, kreatifkan, kita buat cara yang lain, selesaikan masalah tersebut cara yang lain, insya-Allah. Ashraf Samsuri, Waalaikumsalam. Apa pandangan cikgu kalau kita bulut tas? Kita insya-Allah mampu buat slowly but surely, siap dengan kualiti. Yang tak baiknya sebut kerja yang kita bagi terus nama. Memang kita kena kerja overload ni memang sakit jiwa sebenarnya, dapat kerja A, B, C, D kan. So kena buat agihan lah. Kita kena buat agihan. Dan orang bagi kita kerja sebab dia tahu kita mampu buat. Tapi kita lah kena, pertamanya kita kena terima yang kita boleh buat, kedua kita kena agihkan. Ikut dia punya keutamaan. Yang mana yang lebih utama, dahulukan. Yang mana yang boleh ditangguhkan sikit, tangguhkan dulu. So beri keutamaan pada yang sepatutnya. Beri keutamaan yang sepatutnya. Cik Nurul Intan, macam mana nak hilangkan rasa marah? Okey. Baik, cara nak hilangkan rasa marah bila orang tekan kita, orang pressure kita, orang paksa kita. Cikgu ajar tadi, dalam pertama tu kita buat sebahagian cikgu ajar tadi yang letak tangan ke dada tu. Letak tangan ke dada tu, itu sebenarnya salah satu cara terapi emosi yang cikgu selalu amalkan. Saya selalu kongsi bersama dengan pelajar-pelajar. Untuk pelajar ni ada masalah kat asrama, senior tak suka, senior benci, senior attack dia apa semua, yang hilang handphone. Cikgu cakap kalau ada rezeki adalah handphone tu. Kalau macam orang marah kita, cikgu kata senang aja. Nak tahu kita ni pun marah ke orang tu tidak, kita letakkan tangan dekat dada. Contoh. Contoh si A, katalah si Rahim. Rahim ni memang tak suka cikgu. Contohlah, Rahim tak suka cikgu. Dan dia selalu bagi tekanan. Dan kita pun tertekan dengan sifat Rahim yang selalu bagi tekanan. Ini contoh. So kita letak tangan ke dada kita. Letak, baca Al-Fatihah pertama untuk diri kita. Sebab kita nak reducekan kita punya emosi, bagi tenang sikit. Sebab kalau tak tenang, tak boleh fikir ni. Minda dia gantung pada emosi. Emosi tak tenang, dia tak boleh fikir, dia berserabut. So tenangkan emosi. Baca Fatihah untuk diri kita dulu. Baca Fatihah. Tak cukup satu, baca tiga. Tak cukup tiga, baca tujuh. Kan? Bagi tenang dulu, bagi relax. Yang kedua, kita baca Al-Fatihah pada orang yang benci kat kita tu. Mana kalau Rahim tak suka cikgu tensi sebab Rahim, so Fatihah untuk si Rahim itu. Bagi Fatihah. So ingat, bila bagi Fatihah pada orang, kita kena bagi Fatihah sebaik mungkin. Kita bagi Fatihah sebaik mungkin. Sebab kita sedekah Fatihah kat dia. So bila kita bagi Fatihah, baca berulang kali. Sampai kita rasa yang kita ni, jantung kita ni letak sini, kalau sebut contoh, letak tangan kat sini, sebut nama si Rahim tadi yang tak boleh buat contoh tu, kita akan rasa berdebar-debar. Sebab apa? Sebab kita marah dia. Tension, kita marah, kita akan berdebar-debar, laju. Baca Fatihah lagi. Sedekah pada si Rahim tu juga, dengan penuh keikhlasan. Sampai kita rasa satu tahap, mungkin kadang-kadang kejap,
Kadang-kadang lama tau, bergantung pada kemampuan kita lah. Sampai kita rasa, inilah takdir Allah pada aku. Maknanya kita anggap tekanan yang lahir bagi kita itu adalah satu ujian Allah pada kita. Kita tak nampak rahim tu, tapi kita nampak Allah nak uji kita punya tahap keimanan. Ini memang tinggi kena buat. Ini pengalaman cikgu lah. Cikgu pernah ajar budak-budak macam ni. Budak-budak student sekolah kan, yang bila masalah. Dan biasanya kalau buat macam ni, buat bagi Fatihah pada orang yang kita bengang sangat, orang satu kacau kita bagi dengan penuh keikhlasan. So kat sini lah emosi kita tadi tu tengah marah ni, tengah bengang ni, kita baca Fatihah dengan tertib, bagi dengan ikhlas, automatik kita akan reduce emosi kita. Dia akan rasa tenang. Dan kita anggap itu adalah ujian Allah pada kita. Sampai tahap kita ni dia panggil penyerahan diri. Okey, kita terima tu sebagai ujian Allah pada kita, dan jangan terima saja. Ingat, jangan terima saja takdir Allah, tapi kita kena ada terima dengan redha dan juga pengharapan. So terima yang itu takdir Allah pada kita, dan kita mengharapkan, ya Allah, kau bantulah aku untuk selesaikan masalah ini. Sebab engkau yang bagi masalah dan engkau yang boleh selesai masalah aku, bukan aku. So aku minta engkau bagi aku idea untuk selesai masalah ini. Baca Fatihah sampai rasa tenang. Tak cukup hari ni, sambung besok. Jadi kita konsep ini adalah kita gunakan Fatihah dan juga keikhlasan hati. So itu dipanggil sebagai the power of positive feeling. Inilah penyerahan diri, serah diri pada Allah Ta'ala. InsyaAllah, kalau buat, insyaAllah. Cikgu pernah ajar student dah banyak benda ni yang berlaku. Biasanya 3 hari, yang orang yang marah kita tu, marah tu dia akan datang minta maaf balik tanpa sebab. Tiba-tiba minta maaf lah aku. Yang ambil handphone, kalau handphone ada rezeki, dia pulang balik handphone tersebut. Ini pengalaman cikgu. Ini yang cikgu dah ajar pada student cikgu lah. Walaupun student cikgu juga sebenarnya. Kawan-kawan korang juga lah. Okey, Sawani Ahmad. Waalaikumsalam. Fairuz Harun. Waalaikumsalam. Okey, harap dapat jawab ni soalan daripada si Cik Nurul Intan. Okey, so rajin-rajin lah letak tangan dada, baca Fatihah untuk diri sendiri, Fatihah untuk mereka yang selalu kacau kita, bagi tension. Sampai rasa hilang debaran, sampai rasa tenang, sampai kita anggap itu adalah takdir Allah dan kita mengharapkan Allah selesaikan masalah ini. Allah nak tengok sebab apa? Allah uji kita. Dia nak tengok kita punya penyerahan diri kita. Macam mana kita serah daripada Allah Ta'ala. Macam mana kita menghadap kepada Allah Ta'ala. So Allah nak itu sebenarnya. Lepas tu dia uji kita. Dan dia tahu kita boleh selesai. Kita boleh hadapi. So, lahir tak boleh hadapi, tak boleh nak selesai, serah kat dia. Kan? Sebab dia jadikan masalah, dia akan bantu kita selesai masalah. So dia nak itu ya. Kalau tak mampu, serah ke Allah. Itu dia. Okay, so M yang kedua yang membosankan. So benda yang membosankan kita kena kreatifkan, ubah sesuai tugasan bagi menyeronokkan. Okay. Amir Ali, Waalaikumsalam. Apa khabar Amir? Lama tak jumpa Amir. Bila ingat atau 90-an dah sekali jumpa kot. Okey, kalau soalan dia tanya saya sambung satu lagi. 3M tadi kan. So M pertama menyusahkan. Okay, benda yang akan kita kena buang benda rasa menyusahkan. So dapat tugasan, anggap benda tu kita boleh buat. Sebab Allah kata dia akan uji kita yang kita membuat. Yang kedua, dapat tugasan, hilangkan bosan. Jangan anggap tugasan itu membosankan kita. Terima. Rasa bosan, ubah. Kreatif. Buat jadi inovatif. Jadi proaktif. Ubah sesuai. Supaya kita lebih happy. Musa, emosi, happy. Baik, M yang ketiga. Membenci. Okay. Buang rasa membenci. Rasa meluat, rasa menyampah. Sebab apa? Sebab bila bos kita bagi tugasan, satu tugasan tu memang kita tension lah. Kan? Satu kita menyampah kat dia. Menyampah kat bos, menyampah kat kawan. Kita buang. Buang. Rasa menyampah tu. Kalau kita menyampah bukan hanya pada tugasan. Tugasan tu rasa berat. Tapi kita menyampah pada orang yang bagi tugasan tersebut. Kalau pelajar, dia bengang kat cikgu dia. Apa? Cikgu tu pasti tugasan ni banyak kerja kita tak siap. Yalah banyak kerja tak siap sebab kau tak buat. Kan? Cikgu dah bagi tugasan, tapi tak buat tangguh-tangguh. Sekali datang banyak tugasan, memang sakit jiwa lah.
Okey, Alhamdulillah Nurul, Cik Nurul Intan kau dapat amalkan. Okey. So, hilangkan rasa benci tu. Benci pada orang. Maksud kita kan, bila orang kita ni tension, pertama sebab dapat arahan daripada bos, kita benci kat bos. Yang kedua ni kita tension sebab apa? Bila orang kawan kita tak tanpa sebab, kita benci dia. Kan tengok muka dia meluat. Dia tengok dia buat lain sikit, kita rasa, tergedik-gedik dalam kau. Kan kita rasa macam apa ya, orang tu buat tak ada apa pun, kita yang perasan, kita rasa nyampah tengok dia lah, ego lah, action lah, kan kita yang rasa begitu, orang tak ada apa pun, kita yang apa, buruk sangka sebenarnya. So buang lah, dia rasa benci orang, buang. Sebab apa? Allah beritahu kepada kita dalam Quran juga, surah Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal amat baik bagimu. Allah kata gitu. Allah kata dalam surah Al-Baqarah 216, ya, kita rasa kita benci satu benda, kita benci satu orang, tapi sebenarnya benda tu baik pada kita yang benci, kita yang rasa. Okay? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu best, benda tu berguna, benda tu okey, tapi sebenarnya benda tu yang akan memberikan kita mudarat. So Allah kata maknanya dia, jangan kita rasa syok sendiri, jangan kita rasa suka. Sebab kadang suka tu tak elok pada kita. Dan kita membenci, kadang benci dan kita berguna pada kita. Okay? Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. So, maknanya dia, apa yang berlaku di sebenarnya ialah, tadi ujian Allah pada kita. Okay? Ujian Allah. Dia tengok hati kita ni bagus tak bagus kan. Dia tengok orang buat kelakar, orang buat pelik sikit, kita menyampah. Apa dah, tergedik-gedik lah. Kan? Tergedik-gedik lah Mamat ni. Gedik Aminah ni. Kita yang buat sangka. Itu hati kita lah. Orang tak ada apa, kita buat sangka, siapa intention? Dia ke kita? Kita lah. Kita yang mangkuk sikit kan. Tak tahu pasal tengok orang menyampah, kita intention pada muka kita. Kan? Sebab tu kena buang. Kena buang 3M ni. 3M. 3M. Okey. Menyusahkan, membosankan dan membenci. Buang. So insya-Allah. Itu step pertama. Jadi hari ni dah ajar 2 sebenarnya. Pertama cikgu ajar terapi emosi yang Cik Nur Intan tanya. Okey, yang kedua yang ni lah dia 3M ni. Okey, buang rasa 3M. Bukan ikan 3 rasa tu Buang rasa menyusahkan, buang rasa membosankan, buang rasa membenci. Okey, ingat ada berapa? Ada 3. Okey, yang satu lagi yang kita cerita malam ni. Hari ni kejap kot. Hari ni habis lah. Tak habis pun sejam juga. Okey, yang pertama cikgu ajar terapi emosi. Yang kedua BR3M. Yang ketiga, ini bonus. SIS, SIS. Apa pula SIS? Tadilah BR3M, ni SIS pula. SIS. Bukan Sister for Islam tu. Sister for Islam yang mangkuk ayun tu kan. Ini SIS. Itu ialah senyum itu sedekah. Okey. So ini cikgu yang 3 terapi emosi, BR3M dan SIS. Senyum itu sedekah. So bila masuk dia, dapat je masalah, dapat je tekanan, so buat apa first? Senyum. Okay. Itu je. Dapat je tekanan, senyum. Lantaklah apa benda pun, senyum dulu. Dah senyum buat apa? Baru tarik nafas. Lepas. Okay, senyum dulu. Kalau kita dapat tekanan, kita muncung, bertambah tension. Okay, dapat tekanan, kita kena senyum. Sebab senyum itu sedekah. Senyum kat dia. Lepas tu tak nafas. Lepas. Sebab apa? Nak kawal kita punya nafas. Jadi nafas kita slow, nafas kita dapat dikawal, automatik emosi terkawal. Automatik minda ni daripada beta yang tengah tension, dah akan reduce pada alpha. Santai dan tenang. Okay, so senyum itu sedekah, SIS. Kemudian boleh kita tarik nafas. Waalaikumsalam Muhammad Nabil. Waalaikumsalam Muhammad Taib. Kita cubalah bantu-bantu kawan-kawan, bantu-bantu sahabat-sahabat, kongsi-kongsi apa yang ada kan. Ada ilmu simpan tak guna juga, buat mati pun tak guna kan. So ilmu dia ada sebar-sebarkan. So dapatlah kongsi bersama dengan orang yang ada dapat disampaikan. So boleh share ya. Saya ni bermanfaat, share pada kawan-kawan yang lain. Supaya ramai orang dapat
apa yang cikgu nak sampaikan pada malam ini tentang bagaimana untuk uruskan emosi. So, ada tak banyak 3 benda yang kita ajar. Okay. Banyak kan benda bala pula kan. 3 perkara saja. So, yang ketiga adalah senyum itu sedekah. So, dapat masalah, dapat tekanan, dapat kerja, dapat benda pelik-pelik, senyum. Cuba senyum. So, senyum. Okay, cuba senyum. Boleh senyum saya tak? Cuba bagi love ke, bagi like ke, tengok banyak tak keluar like ni. Saya senyum sikit. Okay. Adam Azra'i, Waalaikumsalam Adam. Adam tahun bila? 26 lah. Ya, aku kadang nak fikir tahun bila yang budak kan. Nama kenal, nama ingat. Ini semua student yang pernah kena lanyak ni, kita tahu. Mak Syamil semua ni. Tapi zaman bila punya student tak tahulah. Tak boleh nak detail kan. Bayanglah 1 tahun 100 orang, dah 30 tahun dah berapa aku dapat anak murid 3,000 kan. Yang baik, yang nakal-nakal, yang nakal tu ingatlah. Baik ingat, yang tengah tak ingat tu. Okey ya, Ruby Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, so ada apa nak tanya? Saya ulang balik. Malam ni cikgu dah sembang ataupun dah cerita tentang 3 kaedah untuk nak membantu uruskan emosi kita, iaitu pertama terapi emosi yang wajah simple ya, tentang Al-Fatihah. Tentang Al-Fatihah kat sini letak, okay, baca-baca kat diri kita, rasa kata tak tenang, nanti itu ini simple untuk buat kita. Betul, Fatihah pada orang yang marah kita, orang yang kita menyampah kan, tiba-tiba orang tu bagi tekanan, Al-Fatihah sampai kita rasa lega tekanan tersebut. Okay, yang kedua tentang BR3M, buang rasa menyampah, membosankan dan juga rasa meluat apa semua tu, buang. Okay, dapat tekanan semua, buang benda-benda tu. Okay. Menyusahkan, membosankan dan membenci, buang rasa tu. Dapat tugasan, buang semua tu. Jangan anggap tugasan menyusahkan, jangan anggap membosankan, jangan anggap membenci pada orang bagi tugasan ataupun tugasan tersebut. Dan yang akhir ni bincang tentang SIS, sister pula dah. Senyum itu sedekah. Bukan sister in Islam kan. Senyum itu sedekah. So dapat masalah, senyum sajalah, senang kita. Okay, senyum dulu. Senyum, kemudian tarik nafas. Kawal nafas, tarik nafas, tahan dan lepas. Okay. InsyaAllah nanti cikgu akan buat, sebenarnya cikgu akan buat kelas ni, cikgu akan buat kelas webinar hari Sabtu ni. Okay, Sabtu ni cikgu akan buat kelas webinar. So akan cerita lebih detail lah tentang macam mana nak uruskan emosi kita. Dan kelas ni banyak kepada praktikal. Cikgu tak suka nak ajar banyak teori ya. Teori ni pening kepala kan. Kita ajar sikit tentang konsep dia, tentang emosi ni. Terus banyak dengan praktikal. Macam mana nak buat, macam mana nak buat. Itu je. Banyak benda nak buat sebenarnya. Banyak benda cikgu nak ajar dalam kelas webinar nanti. Ya, terutamanya cikgu mendalami tentang terapi emosi. Okay, tentang terapi emosi, macam mana kita gunakan terapi emosi untuk nak settle masalah kita. Cikgu banyak gunakan terapi ni dalam banyak kes lah. Cikgu gunakan terapi emosi ni nak settle masalah cikgu. Okay, dalam webinar nanti yang kita akan buat pada 20 Mac, cikgu akan kongsi cara untuk nak kawalan nafas. Okay, cara nak kawal nafas, cara bernafas, cara yang sebenarnya. Bernafas, sebab bernafas ni akan reducekan kita punya gelombang otak dan juga kita punya emosi akan lebih stabil. Cara nak meditasi, kita nak relaxkan otak kita ni macam mana. Okay. Cara nak guna emosi untuk nak set kita punya minda kita, dia ada kaitan dengan mind setting ataupun self programming. Dan akan cerita sikit tentang prinsip-prinsip dalam kita nak kawal kita punya emosi kita. Kemudian cerita tentang macam mana kita nak cerdaskan emosi kita ni. Sebab emosi yang okey, yang cerdas, dia akan mempengaruhi kita punya pemikiran kita, akal kita, intelektual. Okay. Dulu orang sebut tentang IQ, dulu lah. Pasal orang tak kaji tentang emosi ya. Dia sampai bila nak kaji emosi, rupanya nak tingkatkan IQ kita ni, kita kena tingkatkan kita punya emosi kita. Okay. Emosi kena tingkatkan. Lepas tu nak tingkatkan emosi pula, kena jaga kekurangan kita. Dengan baca Quran apa semua kan. Jadi automatik bila orang yang kekurangan dia okey, emosi dia akan stabil. Automatik IQ dia akan tinggi. Okey, cikgu akan ajar juga cara-cara nak buat switch emosi. Macam mana kita tengah tension, kita boleh main petik jari. Petik jari pun kita terus senyum. Dia set otak kita. Petik jari ke, tepuk tangan ke. Okey. Baru ni hari Ahad. Hari Ahad lepas, cikgu ada seorang pesakit, bukan pesakit lah, seorang klien lah. Okay.
budak form 2 MISM detention sikit lah, detention belajar apa semua, mak dia bawa, mak dia pun ex-student juga semayan tahun 99, bawa anak dia, so cikgu set otak dia lah. Dia daripada monyok, daripada detention, takut di sekolah dengan dia histeria bagai semua, cikgu je ajar dia macam mana nak kawal nafas apa semua, dan Alhamdulillah hari ni mak dia kata dia dah makin nampak bersemangat sikit. So insyaAllah harap-harap dia teruskan apa yang cikgu ajar tu supaya dia boleh balik ke MSM dan keadaan dia happy. Okey, nak join lah. Nanti okey, untuk join nak join untuk webinar, cikgu akan letakkan dia punya apa tu WhatsApp link. Nanti live tu tak. Live kali ya, so boleh masuk grup tu, kita akan bincang macam mana nak settle benda tu macam mana nak atasi tu. Insya-Allah. Okey, yang mungkin cikgu nak bincang juga, sembang kat dalam kita punya webinar ni, satu benda yang mungkin korang tak pernah dengar. Apa benda tak pernah dengar ni? Tentang money emotional. Okay. Money emotional ataupun emosi, duit. Dia ada dua, sebenarnya satu tu lah money intellectual. Okay. Satu lagi lah money emotional. Dan biasanya kita ni nak buat duit, nak dapat untung, kita akan gunakan money intellectual. Iaitu kita gunakan pelbagai teknik, pelbagai strategi. Macam mana nak bangkitkan kita punya jualan, kita punya perniagaan, kita gunakan money intellectual. Maksudnya kita gunakan ni lah, kena belajar lah. Pengurusan duit lah, segi copywriting lah, berjadah semua kan, kena belajar. Tapi dalam money emotional ni, dia ada kaedah lain. Kita tak perlu nak pergi belajar gila-gila, belajar bab marketing, belajar bab tak payah. Ada cara yang simple. Cuma kita pakai emosi kita. Sebab tu kita, bila kawal emosi, kita boleh set otak kita ni. Okay? Otak kita ni hanya boleh di-set, boleh diubah, boleh diprogram dengan kita kawal emosi kita. So benda-benda ni kita akan sembang nanti dalam webinar pengurusan emosi. Okay? Ataupun emotional intellectual management. Bahasa Mak Saleh lah, bahasa standard kan. So kalau pakai nama emotional intellectual management, kan nama macam tu, kalau tak kat luar harga 200-300 ni. Okay? Kalau kat luar nama pelik-pelik, nama universal sikit, emotional intellectual management 200-300. Tapi tak apa, tak payah 200-300 pun dengan cikgu. Cikgu bukan nak charge banyak. Okay? Join dulu grup tu, cikgu akan bagi link ni, join grup tu, kita sembang berapa ringgit nak bayar. Okay? Bagi aja tak banyak, insya-Allah. Okay, Izzah, waalaikumsalam. Tak apa, lambat boleh tengok balik semula, tak ada masalah. Ini semua benda ni rakaman boleh kan. Okay, Ahmad Azam Jaya. Nak bawa 10 orang, bawa Ahmad pun tak apa. Ini kita main dalam Google Meet ni kan. Kita bersemuka dalam cari maya je. 100 orang, 1000 orang, tak masalah, boleh masuk. Jangan jam kita punya maya tu sudah. Okay. Jam maya tak apa, dia termasuk alam lain sudah lah. Okay, so ada apa soalan tanya? So, cikgu rumuskan hari ini cikgu dah ajar 3 perkara, iaitu tentang asas terapi emosi, BR3M, dan juga cikgu ajar tentang SIS, senyum itu sedekah. So ada masalah, tengok orang melawat, tengok kawan-kawan kita tu macam melawat, kita senyum je lah. Kan? Kalau tak senyum kita, biarkan kita senyum. Automatik dapat sedekah. Kedua, dapat release tension kita. Okay? Dia kadang-kadang segi emosional ni, kita kena buka mulut sikit. Jangan tutup mulut. Dia tutup mulut kita tension. So kena buka mulut sikit. Boleh senyum. Takkan senyum tutup mulut. Senyum apa benda kan? Tutup mulut tak boleh. Dia kena buka mulut sikit. InsyaAllah. Alright, apa lagi soalan tadi silakan. Faizal buka Facebook je bukan, diulang balik benda sama sampai kiamat. Lagi tak kena ban oleh Facebook kan. Okey, ada soalan silakan. Sebelum kita mengakhirkan kita punya sembang-sembang, insyaAllah setiap minggu saya cuba buat hari Selasa malam, Rabu kita akan sembang. So mungkin minggu depan kita sembang, yalah, kalau ada masuk webinar tak payah sembang kan, bab emosi kan, kita sembang kat dalam tu macam mana apa tu peniaga tipu kita. Okey, nanti tu masuk bab lain lah, banyak bab lagi sebenarnya, bab meditasi lah, bab macam-macam bab boleh kita sembang insyaAllah. Apa yang cikgu ada, cikgu berkongsi bersama dengan yang lain supaya dapat manfaatnya kan. So umur dah peringkat-peringkat macam ni, ada 55 kan, so ada ilmu baik kongsi lah, sifat mampu kan. Dalam kata kalau tertakdirkan meninggal dunia, ilmu tu dimanfaatkan, orang amalkan, dapat juga
saham-saham akhirat dalam alam barzakh tersebut. Itu yang kita harapkan. Okay. So, Muhammad Jamil Abu Bakar, terima kasih ya, insyaAllah. Tabarakallah. Safanah pun ya, Safanah rasa baru nikah Safanah ni. Dia kan Safanah? Pengantin baru saya tak salah juga lah. Okey, kalau ada soalan silakan. Nanti insyaAllah saya akan masukkan dia punya link dia. Kita masukkan dia punya link untuk pengurusan emosi. Supaya boleh sama-sama tengok, boleh join lah. So join dalam grup tu lah. Join, kita akan sembang, berapa ringgit nak bayar. Jangan takut, cikgu tak cari orang ibu-ibu punya. Okay. Tu kita masukkan link untuk nak join WhatsApp group tentang pengurusan emosi. Kita akan buat pada 20 Mac hari Sabtu 9.30 malam. Sampai berapa jangan tanya. At least pukul 12. Kalau banyak soalan, banyak sembang, pukul 1. Okay, tak apa, Ahad cuti. Okay, sembang sampai bagi faham. Okay, bagi faham supaya boleh diamalkan apa yang dipelajari selama ini, insyaAllah. So, ada apa nak tanya? Saya bagi masa dalam 1 minit lagi. Saya tanya soalan, apa kemuskilan tentang 3 perkara, trafik emosi, DR 3M dan juga tentang SIS, senyum itu sedekah. Okey, so kalau tak ada apa, boleh join group. Pun boleh masih ada masa lagi untuk nak share. Share cikgu punya live ni pada kawan-kawan, pada kita punya Facebook, pada kita punya page apa semua, supaya orang dapat manfaatnya. Kita cuba sebarkan ilmu yang berguna pada yang lain. Okey, itu saja. InsyaAllah, minta maaf kiranya ada terkasar bahasa, tersalah bicara semasa 1 jam kita bersantai-santai, sembang-sembang. Sembang juga seorang sebenarnya, korang juga tulis ya, kan? Okey, korang suruh tulis cikgu sembang. Nak sembang, masuk dalam kita webinar, kita sembang. Boleh tanya soalan. Okey, mungkin minta maaf kita terkasar bahasa. So, insyaAllah jumpa lagi pada hari Sabtu ni, 20 bulan untuk webinar pengurusan emosi. Dan juga setiap hari Selasa, insyaAllah cikgu cuba untuk live sembang-sembang lagi benda-benda yang boleh kita kongsi. Okey, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insyaAllah.